الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Serta hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta diampuni segala dosa dan selamat di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mimbar hari ini akan membicarakan tentang taubat sebelum terlambat. Kalimah taubat ini segi bahasa bererti pulang atau kembali. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pula bererti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan pulang kepada pangkuannya serta berada di ambang pintunya. Bertaubat dari segala dosa yang dilakukan, sama ada dosa kecil atau besar, adalah wajib ke atas setiap orang Muslim dan ia merupakan satu ibadah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Taubat merupakan proses pembersihan diri daripada segala bentuk dosa dan maksiat dan mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghampiri kepadanya serta mendapat kasih dan rahmat daripadanya juga. Ia adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang kehilangan arah setelah sesat kerana bergeluman dengan dosa dan maksiat, serta harapan dalam mengembalikan kepercayaan dan kesedaran kepada diri sendiri betapa kasih, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu amat luas dan tidak terbatas. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, perlulah diingatkan bahawa bertaubat ini bukan hanya sekadar mengucapkan kalimah istighfar sahaja, tetapi hendaklah disertai dengan penyesalan dengan niat dan azam tidak akan mengulangi perkara dosa yang pernah dilakukan. Taubat bukanlah perkara remeh kerana seseorang yang bertaubat tetapi masih terus melakukan perkara-perkara keji dan berbuat maksiat serta bermacam-macam lagi kemungkaran dianggap seolah-olah mempermainkan taubat itu sendiri. Tidak guna ibadah yang banyak sekalipun jika seseorang itu masih melakukan dosa seperti mengumpat, mengata, mengeji, memfitnah dan pelbagai dosa-dosa yang lain, kerana di akhirat kelak ia akan tergolong di kalangan mereka yang rugi. Para ulama telah menjelaskan bahawa perbuatan taubat ini belum dianggap sempurna kecuali dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, jika hak-hak yang bersangkutan antara hamba dan Tuhannya, hendaklah seseorang itu meninggalkan dosanya dan maksiat dengan perbuatannya itu dan berazam untuk tidak akan kembali melakukannya lagi. Kedua, sekiranya berkaitan hak-hak dengan manusia, maka hendaklah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali, berazam tidak melakukan lagi
serta hendaklah dia membersihkan diri daripada hak orang itu. Umpamanya, jika seorang itu menyakiti atau menganiaya seseorang yang lain seperti mencederakannya, menghina, mengumpat atau dia merampas harta benda mereka, hendaklah dia memohonkan maafan kepada mereka serta mengembalikan hak yang telah diambil secara permainan itu atau meminta agar dihalalkan oleh Tuhan. Kaum muslimin yang dikasihi sekalian, taubat adalah erti kata yang sebenar-benarnya bertujuan semata-mata mengharap dua perkara daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dihapuskan segala dosa-dosanya dan dikurniakan balasan syurga. Oleh itu, taubat yang dilakukan mestilah bertolak daripada keinsafan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ikhlas dan berusaha memenuhi segala syarat taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan kamu akan mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Justru terdapat beberapa langkah yang boleh diamalkan dalam membantu seorang untuk membersihkan jiwanya daripada sebarang kotoran dosa, iaitu pastinya dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya dengan menghindari daripada maksiat, berkawan dengan perkataan yang baik, melawan kutukan syaitan dan hawa nafsu, sentiasa menyesali dosa-dosa silam, memperbanyakkan istighfar, melakukan amal soleh, berdoa dan sentiasa muhasabah diri. Oleh itu, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersegera untuk bertaubat sebelum terlambat dan lakukan amal ibadah jika mahu selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang telah sedar dan insaf akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan hendaklah menyegerakan taubatnya tanpa bertangguh-tangguh, kerana kita tidak tahu bila ajal kita akan tiba. Jangan tunggu sehingga tiba waktu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i 'iddat lil muttaqin. Maksudnya, dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah pula sesekali pun kita merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon keampunan daripadanya sekiranya dosa yang dilakukan itu terlalu banyak, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya,
Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah juga yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.